Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mu'alimah Nurhayati binti Haji Sahrini selaku penolong kanan kurikulum Sekolah Menengah akan menerangkan lebih lanjut kurikulum yang ada di Sekolah Safinatun Najah bagi tahun 2022. Ucapan saya seterusnya ini akan dibahagi kepada 3 kategori. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang kurikulum bagi murid-murid tingkatan 1 hingga tingkatan 3 iaitu SM rendah, dan manakala kurikulum bagi tingkatan 4 dan tingkatan 5 untuk SM atas, iaitu yang akan merangkumi subjek, kaedah pentaksiran dan peperiksaan. Kategori seterusnya saya akan menyentuh langkah-langkah meningkatkan prestasi murid di dalam pembelajaran. Akhir sekali saya akan menerangkan peranan ibu bapa semasa pelaksanaan PDPR. Ibu bapa yang saya kasihi sekalian, seperti sedia maklum, murid tingkatan 1 hingga tingkatan 5 akan mengikuti silibus KPM iaitu Kurikulum Standard Sekolah Menengah KSSM. Matlamat kurikulum menengah adalah untuk menyediakan modal insan yang menyeluruh dan seimbang, berakhlak mulia, kreatif, inovatif serta memiliki kemahiran insaniah bagi menghadapi cabaran abad ke-21. Di Safinatun Najah, kami menekankan pembelajaran murid sentrik iaitu kaedah yang meletakkan kepentingan murid mengatasi yang lain-lain. Keberkesanan kaedah ini wujud dengan adanya persekitaran kondusif yang menggalakkan interaksi murid-murid dalam suasana yang terkawal. Bagi murid-murid sekolah menengah, aktiviti pembelajaran dan pemudahcaraan tidak terhad kepada syarahan, penyampaian daripada guru sahaja. Kaedah lain turut digunakan seperti aktiviti hands-on, berbentuk projek, simulasi, perbentangan menggunakan teknologi dan maklumat serta diskusi dan perbincangan yang mana memberi mereka peluang untuk berfikir secara kreatif dan inovatif. Bagi sekolah menengah rendah, silibus yang digunakan adalah silibus KSSM seperti yang tertera di slide. Terdapat 2 mata pelajaran tambahan yang ditawarkan iaitu Bahasa Jerman untuk tingkatan 1 dan Bahasa Mandarin untuk tingkatan 2. Pembelajaran bahasa asing adalah usaha untuk kita memberi peluang kepada murid-murid sekolah menengah mempelajari budaya kaum lain di peringkat global. Kita percaya kebolehan berkomunikasi dalam bahasa asing juga memberikan nilai tambah kepada murid-murid kita suatu masa nanti. Alhamdulillah, kita mempunyai tenaga pengajar untuk kedua-dua bahasa ini dan penggunaan bahasa-bahasa asing ini mewarnai Minggu Festival Sastra dan Majlis Ihtifal Safinatun Najah Mehsan. Di samping itu, pihak sekolah juga menawarkan beberapa subjek tambahan iaitu pengkayaan untuk murid-murid. Misalnya seperti Al-Quran, hafazan dan usrah untuk semua murid-murid. Tujuan utama pengkayaan ini diperkenalkan adalah untuk membimbing, melatih dan mendidik murid-murid dengan pendidikan Al-Quran supaya hubungan murid sebagai Muslim dengan Al-Quran akrab. Bagi sekolah menengah atas, mata pelajaran adalah seperti yang tertera di slide. Murid tingkatan 4 akan menggunakan silibus KSSM sepenuhnya. Mata pelajaran teras di peringkat menengah ialah Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains, Matematik, Sejarah dan Pendidikan Islam. Mata pelajaran wajib ialah PJK. Safinatun Najah menawarkan 10 mata pelajaran elektif seperti di slide. Walaupun murid tidak mengambil bahasa Arab untuk SPM, mereka tetap diwajibkan belajar bahasa Arab dan menduduki peperiksaan dalaman. Bagi pakej mata pelajaran tingkatan 4 2022, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat pada slide yang tertera. Kita mempunyai 3 pakej. Yang pertama STEM 1, seterusnya STEM 2 dan yang terakhir Sastra dan Kemanusiaan. Bagi STEM 1, murid boleh mengambil semua mata pelajaran sains tulen iaitu fizik, kimia dan biologi beserta matematik tambahan. Bagi STEM 2, mengambil mana-mana 2 daripada mata pelajaran sains tulen dan matematik tambahan. Dan sekurang-kurangnya 1 mata pelajaran daripada bukan elektif STEM iaitu elektif bahasa, elektif sastra dan kemanusiaan atau elektif pengajian Islam.
Bagi pakej terakhir pula iaitu pakej sastra dan kemanusiaan, murid boleh mengambil gabungan pelajaran yang terdiri daripada kumpulan elektif bahasa, pengajian Islam serta elektif kemanusiaan dan sastra ikhtisas. Selain itu, peperiksaan dalaman untuk sekolah menengah terdapat 2 kali iaitu peperiksaan pertengahan tahun dan peperiksaan akhir tahun. Penilaian murid juga diambil kira daripada aspek yang lain, misalnya peperiksaan 40%, tugasan, kuis, ujian dan lain-lain sebanyak 20%, kehadiran 20% dan penglibatan aktiviti co-curriculum 20%. Rancangan-rancangan meningkatkan prestasi murid-murid adalah seperti yang tertera di slide. Bagi membantu meningkatkan prestasi murid-murid, pihak sekolah menyediakan kelas tambahan hari Sabtu, aktiviti belajar berkumpulan study group untuk calon-calon PT3 dan SPM. Selain itu, terdapat juga bengkel teknik menjawab soalan PT3 dan SPM serta belajar secara kelompok untuk PT3 dan SPM menjelang peperiksaan. Tambahan, guru-guru di sekolah menengah turut dilatih memberi motivasi kepada murid-murid sebelum pembelajaran dalam kelas dimulakan. Kesemua usaha ini bukan sahaja membantu proses ingatan murid berbanding pembacaan semata-mata, malah membantu murid-murid dalam kuat menghadapi komuniti dan cabaran menjejak alam remaja. Besar harapan kami agar ibu bapa dapat memastikan murid-murid memberi keutamaan kepada persediaan peperiksaan anjuran sekolah berbanding peribadi, seperti home tutor dan kelas tuition yang lain. Amat mustahak murid-murid diyakinkan dan percaya kepada kewibawaan guru-guru mereka. Saya juga menegaskan di sini bahawa Safinatun Najah mempunyai prasarana yang cukup untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran PDP. Eksperimen sains diwajibkan sekurang-kurangnya 7 kali setahun, lengkap dengan laporan untuk semua kelas yang terlibat. Kami mempunyai makmal yang lengkap dengan radas serta bahan selain makmal komputer dan perpustakaan untuk kegunaan murid-murid. Untuk pelaksanaan PDPR bagi murid-murid sekolah menengah, pihak sekolah telah menubuhkan Telegram channel untuk kelas dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Penubuhan Telegram channel ini adalah untuk memudahkan interaksi antara guru-guru, ibu bapa dan murid-murid sepanjang PDPR berlangsung. Selain penggunaan Telegram, channel kita juga mempunyai kelas atas talian yang menggunakan aplikasi Google Meet. Interaksi atas talian ini akan dijalankan selama 3.5 jam setiap hari iaitu hari Isnin hingga hari Jumaat mengikut jadual yang telah ditetapkan. Sebagai ibu bapa yang prihatin, ibu bapa perlulah berbincang dari hati ke hati dengan anak-anak mengenai norma baharu pembelajaran akibat virus COVID-19 yang melanda. Bukan sahaja di Malaysia, pelaksanaan PDPR ini malah di seluruh dunia. Anak-anak ini memerlukan bantuan, sokongan, perhatian, dorongan dan motivasi daripada ibu bapa ketika PDPR agar mereka tidak ketinggalan dalam menerima ilmu yang sewajarnya. Justru apa yang ibu bapa boleh lakukan untuk membantu semasa PDPR ini ialah ibu bapa digalakkan sertai bersama-sama PDPR, belajar mengenai aspek teknikal dalam PDPR dan mengambil tahu jadual waktu PDPR anak-anak. Kami turut mengeluarkan panduan untuk para guru, ibu bapa dan murid bagi kerjasama memastikan PDPR berjalan dengan lancar. Kami turut mengeluarkan panduan untuk para guru, ibu bapa dan murid bagi kerjasama memastikan proses PDPR berjalan dengan lancar. Panduan tersebut juga telah dimaklumkan melalui surat rasmi dan juga Telegram channel kelas masing-masing. Oleh itu, kerjasama daripada semua pihak amatlah diharapkan agar pembelajaran murid-murid tidak terjejas. Sebarang perubahan mengenai pelaksanaan PDPR akan dimaklumkan dari semasa ke semasa dan kami sentiasa mengalu-alukan sebarang komen ataupun cadangan daripada pihak ibu bapa agar proses PDPR dapat dilaksanakan dengan lebih efektif mengikut situasi semasa. Ibu bapa penjaga yang saya kasihi sekalian, seterusnya berkenaan dengan pasca peperiksaan.
Pasca peperiksaan adalah program yang dijalankan selepas peperiksaan akhir tahun. Program ini diisi dengan pelbagai aktiviti yang sesuai mengikut usia murid-murid sekolah menengah. Anggapan bahawa tiada aktiviti dijalankan sepanjang tempoh pasca peperiksaan ini adalah tidak benar. Saya mohon kerjasama tuan-puan untuk memastikan anak-anak terus datang ke sekolah dan bukan dihantar pulang ke kampung. Kita percaya mereka akan kerugian kerana aktiviti-aktiviti yang dijalankan sepanjang tempoh pasca peperiksaan memberi pengetahuan dan juga pengalaman yang bernilai kepada murid-murid. Saya berharap agar taklimat ini dapat memberi gambaran penuh tentang pendidikan yang dilaksanakan di Safinatun Najah. Mudah-mudahan dengan usaha yang berterusan dari semua pihak akan membantu perkembangan positif anak-anak baik dari sudut akademik, nilai Islam, akhlak maupun sosial secara istiqamah. Mudah-mudahan dengan usaha berterusan dari semua pihak akan dapat membantu perkembangan positif anak-anak baik dari sudut akademik, nilai Islam, akhlak maupun sosial secara istiqamah yang bakal menjadi aset dan modal insan untuk ummah. Sekian sahaja saya akhiri ucapan saya dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, selaku penolong kanan Kokurikulum dan Al-Quran, dengan ini saya ingin menerangkan tentang beberapa aspek pelaksanaan Kokurikulum di Sekolah Islam Integrasi Safinatun Najah. Perkara yang pertama, kegiatan Kokurikulum, artinya apa-apa kegiatan yang dirancang daripada proses pengajaran dan pembelajaran di luar bilik darjah, yakni kokurikulum yang memberikan murid peluang untuk menambah, mengukur dan mengamalkan kemahiran dan nilai-nilai yang dipelajari di bilik darjah. Selain itu, objektif pelaksanaan kokurikulum yang disediakan oleh KPM adalah seperti berikut. Yang pertama, melahirkan warga sekolah yang berketerampilan dan berdaya juang yang tinggi. Yang kedua, melahirkan insan yang seimbang dan mewujudkan masyarakat penyayang. Yang ketiga, menjadikan sekolah sebagai tempat rekreasi, sumber inspirasi dan sumber ilmu pengetahuan. Yang keempat, memaksimumkan penggunaan teknologi maklumat. Yang kelima, memberi peluang sama rata kepada semua pelajar. Dan yang keenam, menyediakan ruang dan peluang untuk pelajar mengikut aktiviti yang diwujudkan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, maksudnya, orang mukmin yang kuat, segalanya itu lebih baik dan lebih dikasihi Allah daripada mukmin yang lemah. Setiap mukmin itu semuanya baik. Utamakanlah, berusahalah terhadap perkara yang menjamin kemanfaatanmu dan sentiasa memohon pertolongan daripada Allah tanpa rasa lemah semangat. Oleh itu, terdapat beberapa penerapan nilai dalam kokurikulum di Sekolah Islam Integrasi Safinatun Najah. Sebagai sebuah sekolah integrasi, tujuannya untuk melahirkan insan yang sihat sejahtera, tubuh badan dan juga minda. Dengan itu, ia dapat menunaikan kewajipan sebagai hamba yang taat kepada Allah dan juga Rasul. Tuan-tuan dan puan-puan, kokurikulum terbahagi kepada dua, iaitu permainan dan kelab. Antara permainan yang ditawarkan di Sekolah Rendah Islam Integrasi Safinatun Najah adalah seperti berikut. Bagi tahap 1, senaman mengikut muzik, pendidikan jasmani dan kesihatan. Bagi tahap 2, lelaki iaitu banin, pendidikan jasmani kesihatan, futsal dan juga takraw. Bagi banat, sekolah rendah tahap 2, pendidikan jasmani, kesihatan, badminton, pingpong dan juga memanah. Seterusnya, kelab dan persatuan sekolah rendah tahap 2 adalah seperti berikut. Yang pertama, tunas kadet remaja sekolah, dan yang kedua, kelab pencinta alam, yang ketiga, kelab robotik, dan yang keempat,
pasukan choir sekolah. Seterusnya kita pergi pula kepada sekolah menengah. Permainan yang ditawarkan di sekolah menengah adalah permainan sekolah menengah banin adalah renang dan juga futsal. Bagi banat, renang dan badminton ataupun memanah. Kelab dan persatuan sekolah menengah adalah seperti berikut. Yang pertama, Kelab Farabius, iaitu seni dan budaya. Dan yang kedua, Kelab Al-Kindi, iaitu sains, matematik dan teknologi. Kelab Insaniah, iaitu kelab kemanusiaan. Kelab Tijarah, iaitu kelab usahawanan. Ibu bapa penjaga yang saya kasih sekalian, untuk melengkapkan lagi pembelajaran, kemahiran dan pengalaman murid-murid, Safinatun Najah turut menawarkan aktiviti dan program yang diyakini dapat membantu mencongkil bakat dan memberi pendedahan positif seperti memimpin rakan-rakan sebaya menjadi sebahagian anggota masyarakat yang sentiasa cakna dengan isu-isu sekeliling. Antara program dan aktiviti yang diadakan ialah polisi hijau, cabaran Kiadi iaitu kem kepimpinan, festival sastra, fasilitator muqayyam, fasilitator program cinta Al-Quran PCAQ, Qiyamul Perdana dan lain-lain lagi. Oleh itu, mengikut kesesuaian semasa yang disebabkan oleh pandemik COVID-19, pihak sekolah telah merancang melaksanakan program-program tersebut mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh KPM dan KKM. Wajib bagi setiap murid-murid menyertai aktiviti tersebut kerana penglibatan ada markah untuk diisi di dalam portal core curriculum. Perkara yang ketiga adalah berkenaan dengan modul latihan atlet Muslim sekolah. Yang pertama, kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti tidak melanggar apa yang telah diwajibkan walaupun ketika bersukan. Contohnya, tidak meninggalkan solat. Dan yang kedua, memperkasakan keimanan seperti memulakan dan mengakhiri dengan doa. Dan yang ketiga, pengurusan qalbu seperti mengelakkan riak, ujub dan takabur. Ketika menjorai sesuatu, sentiasa bersyukur dan tidak menuding jari jika berlaku kesalahan. Dan yang keempat, ukhuwah Islamiah seperti bersukan untuk mengeratkan ataupun kita mengelakkan berlaku perselisihan faham dalam setiap perkara. Seterusnya, polisi sukan muslimah. Polisi sukan muslimah ini bertujuan untuk melahirkan murid-murid perempuan yang mampu menjalani gaya hidup sihat dan aktif bersukan tetapi mengikut syariat Islam yang bersesuaian dengan visi sekolah, iaitu meyakini pendidikan Islam adalah jalan terbaik untuk membawa perubahan dalam kehidupan. Di samping itu, polisi yang disediakan ini adalah merujuk kepada dalil-dalil dan amalan perubatan moden. Sebagai satu cara hidup yang lengkap, Islam tidak menghalang kanak-kanak perempuan dan kaum hawa ataupun muslimah melibatkan diri ataupun bergiat aktif dalam sukan, walhal bersesuaian dengan gaya hidup moden dan mencabar para muslimah sepatutnya disediakan peluang-peluang bergiat aktif dalam kesukanan. Namun, semua kegiatan tersebut mestilah patuh syariah. Terdapat dalil dari hadis Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita, Nabi Muhammad SAW berlumba-lumba denganku. Aku mendahului baginda. Ketika aku menjadi gemuk, baginda berlumba-lumba denganku lagi. Lalu baginda telah mendahului aku. Lalu baginda Nabi Muhammad SAW berkata, ini sebagai balasan terhadap yang lalu. Dalam riwayat yang lain pula menyatakan bahawa dalam satu pemusafiran, baginda bersama para sahabat. Ketika itu Aisyah turut dalam pemusafiran tersebut. Dalam perjalanan, Nabi Muhammad SAW memaklumkan kepada para sahabat agar mereka berjalan dahulu, meninggalkan baginda dan juga Siti Aisyah di belakang. Apabila para sahabat sudah berada jauh di hadapan, baginda berkata kepada Aisyah, ajak berlumba-lumba. Hadis riwayat Abu Daud An-Nasai
dan Ibnu Majah. Tuan-tuan dan puan-puan, akhir sekali, harapan Safinatun Najah. Yang pertama, murid-murid terlatih untuk membudayakan gaya hidup yang sihat dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terlibat aktif dalam pelbagai program bermanfaat untuk diri, keluarga, masyarakat dan juga ummah. Dan yang ketiga, menjadi contoh kepada generasi muda, atlet ataupun aktivis Muslim yang berkemahiran tinggi tanpa menggadai prinsip Islam. Sebagai penyelaras Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran ialah kalam Allah yang menjadi kitab rujukan utama sebagai panduan hidup seorang Muslim. Mafhum firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk, memimpin kepada jalan yang paling baik dan paling lurus. Surah Al-Isra ayat 9. Oleh itu, pelaksanaan tilawah dan hafazan adalah untuk memupuk semangat murid-murid bagi mendekatkan diri terhadap kitab suci Al-Quran serta dapat memperelokkan bacaan. Selain itu, murid-murid akan didedahkan dengan mengenal maksud ayat Al-Quran tersebut, yakni dipanggil sebagai tadabbur, dan dapat mengamalkan dalam kehidupan mereka. Hadis Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, aku tinggalkan untuk kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama mana kamu berpegang dengannya. Yang pertama adalah kitab Allah, dan yang kedua adalah sunnah Rasul SAW. Abdullah bin Amr bin Al-As berkata bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, satu hari nanti akan dikatakan kepada orang yang membaca Al-Quran, bacalah, perbaikilah, memperelokkanlah bacaan Al-Quran seperti mana engkau memperelokkan urusan di dunia. Sesungguhnya tempat engkau akan ditentukan di akhir ayat yang engkau bacakan. Hadis riwayat Abu Daud. Harapan sekolah ialah untuk melahirkan pelajar yang cemerlang akademik dan bersasiah mulia. Landasan kepada kecemerlangan diri itu pula adalah bergantung kepada penghayatan agama. Perkara asas bagi penghayatan agama ialah dengan membaca Al-Quran. Setiap orang Islam bertanggungjawab mempelajari Al-Quran untuk mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Firman Allah Subhanahu wa taala, kamu adalah sebaik-baik umat yang dari kalangan manusia. Kamu menyuruh membuat kebaikan, mencegah kemungkaran, dan kamu beriman kepada Allah. Ali Imran ayat 110. Tuan-tuan dan puan, saya selaku penyaras tarbiyah akan menerangkan tentang program dan aktiviti tarbiyah yang dilaksanakan di Safinatun Najah. Tarbiyah berasal dari perkataan Arab yang bermaksud pendidikan atau pengasuhan. Dari segi istilah, tarbiyah bermaksud cara baik dalam berinteraksi sesuai dengan fitrah manusia, sama ada secara langsung atau tidak langsung, untuk membentuk perubahan dalam diri manusia menuju keadaan yang lebih baik melalui penjagaan, pengasuhan dan pendidikan berasaskan sumber Al-Quran Al-Karim dan sunnah Rasulullah SAW.
Tarbiyah adalah proses mengasuh, memantau perkembangan sesuatu yang dididik dari segi fizikal dan mental melalui kaedah tertentu bagi mencapai tujuan tertentu. Setakat belajar sahaja tanpa ditarbiyah oleh kerana bersekolah di sekolah agama atau tahfiz, maka ianya belum mencukupi. Tuan-tuan dan puan-puan, objektif tarbiyah murid sekolah Islam integrasi Safinatul Najah adalah seperti berikut. Pertama, melahirkan generasi yang merasa izzah, yakni mulia di Islam. Kedua, melahirkan generasi bertanggungjawab menjaga dan membela masa depan Islam dan ummah. Ketiga, melahirkan kader-kader dakwah untuk generasi masa depan. Program tarbiyah yang dilaksanakan di Safinatul Najah tidak terhad semasa PDP, bahkan di luar PDP. Kesinambungan ilmu yang disampaikan semasa PDP diterapkan di luar PDP. Contoh, solat berjemaah dipelajari dalam PDP, dilaksanakan dan diberi penekanan secara praktikalnya di luar PDP, iaitu semasa solat fardu zuhur. Program tahsin solat juga dilaksanakan di luar waktu PDP dan diterapkan lebih lagi semasa pasca peperiksaan akhir tahun bagi memperbaiki dan meningkatkan lagi kualiti solat murid-murid. Maka agak malam dan merugikan bagi murid-murid yang akan hadir ke sekolah selepas peperiksaan akhir tahun. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana pengajaran daripada ayat Al-Quran yang saya bacakan petikannya di awal ucapan saya tadi, seseorang yang telah ditarbiyah, insya-Allah akan mengajak berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran sebagai tanda beriman kepada Allah. Seperti yang tertera pada slide, program dan aktiviti tarbiyah. Aktiviti tarbiyah terbagi kepada 4 bahagian, iaitu harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Ada di antara aktiviti ibadah sunat melibatkan semua tahap usia dan ada juga yang melibatkan usia tertentu sahaja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'in sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahkanlah anak-anakmu melaksanakan salat sedang mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka kerana tinggal salat sedang mereka berusia 10 tahun dan pisahkan antara mereka di tempat tidurnya. Salat sunat duha diterapkan bermula murid tahun 4 kerana ini adalah usia penegasan dalam ibadah. Semoga dengan amal soleh yang dilakukan tersebut mudah-mudahan dapat membentuk murid-murid menjadi hamba Allah yang taat dan berbakti kepada kedua ibu bapa, insya-Allah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Mereka merenggangkan diri daripada tempat tidur, yang ini sangat sikit tidurnya kerana mengerjakan sembahyang tahajud dan amal soleh. Mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut akan kemurkaannya serta dengan perasaan ingin memperolehinya, yakni keredaannya, dan mereka selalu pula mendermakan sebahagian daripada
apa yang kami berikan kepada mereka. Surah As-Sajdah ayat 16. Tuan-tuan dan puan-puan, Qiyamul Lail dianjurkan ke atas murid sekolah menengah. Kerana pada usia ini, kebanyakan murid telah mencapai usia akil baligh. Salah satu ciri-ciri akil baligh adalah kecelaruan jati. Bagi membimbing murid-murid mengatasi masalah ini, maka Qiyamul Lail adalah satu amal saleh yang mampu mendekatkan diri kepada Allah, seterusnya membentuk jati diri yang baik. Bagi murid sekolah menengah, ditambah anjuran puasa sunat yang sudah semestinya maklum, puasa merupakan benteng daripada api neraka, atau bahasa mudahnya, puasa mampu mengengkang dan mengawal hawa nafsu daripada melakukan maksiat dan dosa. Oleh itu, kami berharap pihak ibu bapa dapat membantu anak-anak ini berpuasa dengan menyediakan sahur. Bahkan adalah lebih baik tuan-tuan dan puan-puan turut serta berpuasa bagi memberi dorongan kepada mereka. InsyaAllah maklumat secara bertulis akan disampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan daripada pihak sekolah dari semasa ke semasa. Tuan-tuan dan puan-puan, usrah adalah satu sesi untuk murid-murid membina ukhuwah yang lebih akrab sesama mereka. Ia menjadi medan mengukur akidah melalui pengenalan atau soal jawab topik-topik tertentu. Setiap tahap ada fokus tertentu dan tidak sama. Misalnya, ciri-ciri akhlak terpuji sebagai Muslim di tahap 1, isu-isu akil baligh di tahap 2, dan isu-isu remaja di sekolah menengah. Dengan perbincangan dua hala dalam usrah, ia membuka ruang kepada murid-murid meluahkan rasa hati dan kekeliruan dalam suasana yang agak santai dan tidak terikat seperti dalam PDP. Selain daripada itu, tarbiyah juga mendidik murid tentang rasa tanggungjawab dan sifat amanah. Janganlah tuan-tuan dan puan-puan mengeluh jika ada di kalangan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan yang didenda sekian-sekian RM kerana merosakkan harta benda sekolah. Ini juga mendidik rasa tanggungjawab. Misalnya, mereka dikenaki membayar ganti rugi untuk nilai tertentu dalam tempoh tertentu. Dengan tarbiyah, insya-Allah kita yakin dan percaya segala ibadah kita adalah sah, kerana hanya ibadah yang sah saja yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan tarbiyah juga, insya-Allah semua usaha akan sentiasa dilakukan secara istiqamah. Sebelum saya mengakhiri penerangan saya menyampaikan sebuah sajak yang berkaitan dengan tarbiyah. Tarbiyah adalah kekuatan yang mampu mengubah duri jadi mawar, mengubah cuka jadi anggur, mengubah malam jadi untung, mengubah sedih jadi riang, mengubah setan jadi nabi, mengubah iblis jadi malaikat, mengubah sakit jadi sihat, mengubah bakhil jadi dermawan, mengubah kandang jadi taman, mengubah amarah menjadi rahmah, mengubah penjara jadi istana, mengubah musibah jadi muhibbah. Itulah tarbiyah. Tuan-tuan dan puan-puan, semoga dengan usaha bonding kita ini dalam mentarbiyah dan mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan salihah, yang bukan saja dapat bantu diri mereka, bahkan tuan-tuan juga
serta masyarakat dalam kehidupan dunia, bahkan juga mendapat kebaikan di akhirat nanti, insya-Allah. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam memilih sekolah untuk anak-anak, kami percaya tuan-tuan dan puan-puan telah mengambil kira beberapa aspek sesuai dengan keperluan keluarga, belanjawan dan kepentingan anak-anak masing-masing. Di antara faktor pilihan termasuklah sejarah dan tradisi unggul institusi, alumni yang dilahirkan, track record keputusan peperiksaan, fasiliti yang disediakan dan kehendak-kehendak semasa seperti jarak rumah, waktu dan penjagaan lepas sekolah bagi kanak-kanak sekolah rendah. Kesemua faktor di atas adalah penting kerana dapat membina kepercayaan di kalangan pemegang-pemegang taruh. Harga sebuah kepercayaan begitu mahal dan masa akan menentukan sama ada kepercayaan itu berbaloi atau tidak. Di Safinatun Najah, kami menawarkan pakej lengkap lagi seimbang. Dari usia 3 tahun hingga 18 tahun, kurikulum, disiplin, budaya dan co-kurikulum dirancang dengan teliti secara menyeluruh agar menepati keseimbangan fizikal, rohani, emosi, intelek dan sosial yang dipandu oleh cara hidup Islam. Kami yakin dengan kemampuan memberi nilai tambah dalam pendidikan dengan berusaha keras memperbaiki kelemahan dari masa ke semasa. Setiap komen dan rungutan ibu bapa yang munasabah dipandang serius dan tindakan susulan segera diambil kerana kami melihatnya sebagai satu amanah yang akan dipertanggungjawabkan, bukan kerana pelanggan sentiasa betul. Ibu bapa dianjurkan menulis aduan atau ketidakpuasan hati dalam buku aduan yang terdapat di kaunter pentadbiran. Tidak perlu menunggu PIBG atau kumpulan pendesak kerana semua ibu bapa berhak berbuat demikian. Malah adalah menjadi kewajipan ibu bapa menegur atau mengingatkan pengurusan sekolah bertindak membetulkan apa yang salah. Kita semua sedar dan peka betapa pentingnya impak jangka pendek atau jangka panjang pendidikan dalam membentuk pemikiran, menyediakan kemahiran, memberi pengalaman dan membina sahsiah anak-anak sejak dari kecil. Safinatun Najah mengundang kanak-kanak agar mencintai dan meneroka ilmu pengetahuan di peringkat sekolah rendah melewati kurikulum sekolah rendah, buku teks dan ruang lingkup bilik darjah yang begitu terhad. Kami menerapkan budaya yang sentiasa melihat betapa perlunya murid-murid diperkasakan dengan tanggungjawab terhadap diri, keluarga dan persekitaran. Manakala di sekolah menengah pula, kami menawarkan peluang untuk para remaja mendapat pendedahan dan bimbingan agar bersedia menggalas tanggungjawab memimpin rakan-rakan mereka dan komuniti setempat. Kami menyediakan fasiliti asrama yang cukup dan kelab-kelab untuk digunakan secara optimal. Ibu bapa patutlah merebut peluang ini dan melihat jauh ke hadapan demi masa depan generasi muda
dan ummah sejagat. Kita memerlukan remaja yang tahan lasak dan berdaya saing, bukan yang manja dan dimanjakan dengan kemewahan dan kesenangan hidup sepanjang masa. Berilah mereka peluang untuk melihat kemampuan diri masing-masing untuk diuji akan ketahanan jiwa mereka dengan hidup berdikari di samping guru-guru yang mesra remaja di asrama. Janganlah tuan-tuan dan puan-puan bimbang akan keselamatan dan kebajikan mereka. Dengan memahami hal-hal tersebut, ibu bapa dapatlah bekerjasama dengan guru-guru dan sekolah saling sokong menyokong usaha-usaha tersebut. Bukan itu sahaja, tapi setiap tahun ibu bapa diundang ke bengkel ibu bapa untuk mendengar sendiri pandangan-pandangan dan saranan-saranan pakar-pakar, terutamanya isu-isu yang melibatkan keibubapaan. Tujuannya ialah untuk melahirkan minda kelas pertama di kalangan kita. Seiring dengan peredaran zaman yang serba mencabar. Masa memang mencemburui kita, tetapi untuk menjadi ibu bapa yang berkualiti perlu kepada ilmu pengetahuan, kemahiran dan pengorbanan. Selain daripada itu, tidak kurang mustahak ialah sikap istiqamah dalam persekolahan. Tren bertukar-tukar sekolah tidak patut diamalkan kerana hanyalah membuang masa, tenaga dan wang ringgit sahaja. Yang sewajarnya ialah duduk berbincang untuk mencari solusi, dan setiap masalah adalah untuk diatasi, bukan untuk disapu di bawah kapet kerana malu atau malas untuk berfikir. Kesilapan-kesilapan adalah lumrah kerana tiada manusia yang sempurna, sama ada pihak pengurusan, guru-guru, murid-murid, waimah, ibu bapa. Semangat kita ialah tolong-menolong, bukan kecam-mengecam, viral-memviral, fitnah-memfitnah atau mencari kesalahan. Biarlah kita menggenggam bara api sampai menjadi arang. Alang-alang menyelup pekasam, biarlah sampai ke pangkal lengan. Sabar dan tabah insya-Allah akan membuahkan hasil yang diimpikan. Percaya, usaha, istiqamah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.